Perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir ditempatkan di 37 pusat pemindahan sementara PPS meningkat kepada 4,362 orang melibatkan 1,458 keluarga setakat 9 malam tadi. 10 daerah dilaporkan terjejas iaitu Kota Marudu, Telupit, Kota Belud, Pitas, Beluran, Lahad Datu, Sandakan, Beaufort, Tongot dan Paitan. Berdasarkan portal rasmi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, jumlah pecahan penduduk terjejas banjir melibatkan 1,161 lelaki dewasa, 1,446 perempuan dewasa, 786 kanak-kanak lelaki dan 776 kanak-kanak perempuan. Turut direkodkan 103 bayi lelaki, 90 bayi perempuan manakala warga emas lelaki seramai 122 orang dan 201 warga emas perempuan. Penduduk terjejas berada di PPS turut melibatkan 39 OKU lelaki dan 23 OKU perempuan. Sementara itu di Kota Marudu, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS dijangka terus meningkat. Ia berikutan keadaan cuaca tidak menentu di beberapa kawasan di daerah tersebut. Ketika ditemui RTM di PPS SK Ranau, Pegawai Daerah Kota Marudu, Merin Sugara memaklumkan kemungkinan 3 lagi PPS akan dibuka bagi menampung penduduk terjejas yang semakin meningkat. Memandangkan keadaan yang masih tidak menentu, kita menjangkakan masih ada penambahan mangsa dari masa ke semasa dan kita masih ada 3 PPS yang belum dibuka dan kita jangkakan sekiranya masih ada mangsa-mangsa yang terpaksa dipindahkan, kita akan bersedia untuk membuka 3 lagi PPS yang adalah. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintenden Simeon Lomudin, menasihati penduduk agar sentiasa memantau keselamatan ketika musim banjir. Sewaktu di dalam operasi ini dan masih lagi di waktu bencana ini, saya menasihatkan orang ramailah masyarakat yang ada di Kota Marudu ini supaya sentiasa berhati-hati, terutamanya dari segi keselamatan. Di Pitas pula, 66 anggota keselamatan terdiri PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Rela ditugaskan bagi membantu penduduk terjejas banjir. Bercakap kepada RTM, Pegawai Daerah Pitas Asdi Muhammad Faizal Husin memberitahu beberapa buah kampung dikenal pasti berisiko dilanda banjir. Antara hotspot, kampung-kampung inilah yang antara hotspot ni termasuk Kemiri, Kampung Sibaung, Kandungan dan sebagainya lah. Ini antara hotspot yang sentiasa saban tahun dilanda musibah banjir. Sementara itu, Komander Operasi Bencana Banjir Daerah Pitas Muhammad Razali Awang Ahmad menasihati orang ramai untuk berpindah segera sekiranya paras air semakin meningkat. Saya selaku Komandan Operasi Bencana Daerah Pitas daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, Zon Kudat, menasihatkan kepada orang ramai ataupun penduduk kampung sekitar Pitas segera berpindah apabila air naik. Setakat ini, gelombang kedua banjir di Pitas yang bermula Rabu lalu berikutan hujan lebat berterusan menyebabkan 14 kampung terjejas. Masyarakat diminta menjadi warga negara bertanggungjawab dan menghayati serta mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan harian dalam masa sama mengekalkan perpaduan sedia ada. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, dengan adanya semangat perpaduan akan memudahkan pelbagai agenda pembangunan di laksana kerajaan untuk manfaat rakyat. Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang dakwah pihak tidak bertanggungjawab yang cuba memecah belahkan keharmonian dan perpaduan. Kalau setiap warga menghayati dan melaksanakan prinsip rukun negara ini di dalam kehidupan seharian mereka, sudah pasti masyarakat sentiasa berada di dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Akan memudahkan kerajaan membawa agenda-agenda pembangunan bagi memajukan sesuatu kawasan. Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian sempena program Jom Sihat Larian Santai Perpaduan 4 km di Kampung Titingan.
Program larian disertai lebih 500 belia ini merupakan aktiviti pertama dalam kalender program Belia Kampung Titingan tahun ini. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan menubuhkan Yayasan Usia bagi memudahkan urusan berkaitan pendidikan dan aktiviti dakwah. Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata, cadangan pewujudan yayasan itu adalah langkah tepat ke arah memperkasa peranan usia dan agenda pembukaran usia. Nampak positif. Cuma kita akan menunggu maklum balas. Oleh kerana yayasan di bawah Tuan Yang Terutama ini berbeza dengan yayasan di bawah SSM. Yang mana yayasan di bawah SSM ni dia memerlukan satu wang dana macam deposit tetap, modal tetap ya 1 juta. Tapi di bawah naungan Tun artinya kita boleh bergerak atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuan Terutama. Datuk Sapawi menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Musa mengenai perkembangan terkini pelbagai program yang dilaksana usia termasuk Pelan Strategik Pembugaran Usia 2.0 bagi tempoh 2025 hingga 2027. Usia yang ditubuhkan sejak tahun 1969 sentiasa terbuka dan sedia bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam lain dalam memperhebat lagi program dakwah Islamiah di negeri ini. 70 murid sekolah menerima sumbangan persekolahan menerusi program Jom Shopping Back to School, anjuran Pergerakan Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Kawang dipapar. Program bertujuan meringankan beban keluarga khususnya yang berpendapatan rendah. Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Pusat Azrul Ibrahim berkata pihaknya menyasarkan murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah daripada golongan berpendapatan rendah untuk diberi pakaian dan kelengkapan sekolah secara percuma. Kami mengharapkan agar lebih ramai lagi pihak akan tampil untuk approach ataupun menyantuni anak-anak bukan saja di Kawang, Papar tapi seluruh Sabah. Kita tahu ramai yang berada dalam kesusahan. Azrul yang juga Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Kawang ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Papar. Saya rasa gembira dan sangat bersyukurlah sebab sepun sedang mencari barang-barang sekolah ujung-ujung tahun ini sebab kalau cari yang mau buka sekolah sudah susah. Saya rasa banggalah, bersyukur sebab boleh meringankan kami punya beban sebab belanja zaman sekarang ni kan agak boleh tahanlah sebab saya sekarang ni mempunyai 4 orang anak semua sekolah. Saya rasa berterima kasih juga lah. Harapan saya asal agar askara seumpama ini dapat dianjurkan untuk meringankan beban keluarga-keluarga yang macam kami ini. Yang orang bilang yang keluarga miskin. 100 kanak-kanak menyertai program berkhatan beramai-ramai secara percuma yang dilaksana di Masjid Al-Falah Karamunting, Sandakan. Program ini antara inisiatif meringankan perbelanjaan yang ditanggung ibu bapa bagi menunaikan tuntutan agama. Exco Wanita Keadilan Malaysia Kartini Madun berkata program berkatan juga menjadi salah satu platform mengeratkan silaturahim antara komuniti setempat. Ini ialah satu program yang sangat baik yang dijalankan di dalam komuniti. Dia boleh mengeratkan silaturahim di kalangan penduduk kampung dan juga pihak persatuan sendiri dan pihak penganjur dapat membantu golongan yang sangat memerlukan dan dapat meringankan beban ibu bapa. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program berkatan beramai-ramai di Masjid Al-Falah. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis Sandakan, Noraini Sulong berkata, pihaknya terus komited melaksana program bermanfaat untuk masyarakat setempat, khususnya golongan memerlukan. Program-program sebegini tidak terberhenti di sini saja dan kita akan susuli dengan pelbagai bukan saja dakwah, kita juga lebih kepada keusahawanan dan kebajikan. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Nur Sila Talaha. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.